Ada beberapa ramalan menyebutkan bahawa tahun 2021 ini adalah merupakan tahun kelaparan paling dahsyat manusia di seluruh dunia. Disebutkan oleh David Beasley, pengarah eksekutif Amerika Program Makanan Dunia WFP, kata beliau pada tahun 2021 ini akan ada kelaparan yang dahsyat berlaku, kata beliau. Merujuk kepada suasana pandemik COVID-19 yang nampak gayanya makin mengganas dan nampak gayanya tak nampak ada trend penurunan pada ketika ini. Di seluruh dunia akan mengalami tahun kelaparan yang dahsyat. Dan mungkin juga kerana kalau kita lihat dalam suasana pada waktu ini, ramai yang diberhentikan kerja, pendapatan pun ada masalah, ekonomi di negara-negara pun banyak yang terjejas. Jadi mungkin ada benarnya, tapi nanti sat dulu. Sebab kita sebagai orang Islam, kita mesti merujuk pada Quran dan hadis. Apa kata Al-Quran, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu mencabar dan sukar ini. Apa kata Islam? Apa petunjuk dari firman Allah ketika kita berhadapan dengan krisis ekonomi, krisis makanan, krisis kebuluran kelaparan di seluruh dunia ini, ataupun kita di peringkat negara kita? Apa yang boleh kita buat? Kalau sekiranya jangkaan ramalan ini betul-betul berlaku, tak boleh terus menyerah kalah. Tahun 2021 tahun lapar, mati je lah, biar mati je lah. Tak boleh macam tu. Bagaimana Allah mengajar kita manusia kalau sekiranya kita dah ada jangkaan atau ramalan untuk berada atau bertemu pada tahun-tahun yang sukar, tahun yang mencabar dan juga mungkin tahun kelaparan. Pada waktu itu mungkin hujan tak turun bertahun lamanya, lepas tu sumber makanan pun mungkin terhad ataupun sampai satu masa terputus bekalan makanan. Jadi apa yang patut kita persiapkan daripada sekarang ini? Kisah yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda begitu banyak kebolehan maupun kelebihan yang ada pada baginda. Krisis ekonomi yang dahsyat yang berlaku di negara Mesir, yang mana pada waktu tu bukan setakat negara Mesir sahaja yang dapat urus takbir dengan baik, malah negara-negara sekeliling Mesir itu juga dapat dibantu. Surah Yusuf ayat 46 sampai ayat 49. Dia kisahnya ialah seorang raja Mesir, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dia tu mimpi. Mimpi apa? Mimpi yang pelik. Yang mana mimpinya itu 7 ekor lembu yang gemuk dibaham, dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Pelik tuan-tuan kan? Biasa orang kalau tengok cerita movie ke apa kan, biasa yang besar terekam yang kecil. Yang ini lembu yang kurus terkam dan makan lembu yang gemuk-gemuk. Ada 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan ada 7 tangkai yang kering. Jadi bila situasi mimpi ni berlaku pada raja tu, maka raja tu minta orang, mana-mana orang, tolong carikan orang yang boleh takbir mimpinya, tafsirkan mimpi dia. Apa makna di sebalik mimpinya itu? Nabi Yusuf AS ketika diajukan orang pertanyaan tentang mimpi tersebut, maka inilah pelajaran yang kita boleh ambil. Oleh itu, tuan-tuan semua, penonton-penonton, saya nak kongsikan ada 5 pelajaran, ada 5 iktibar daripada tafsiran mimpi yang diberikan oleh Nabi Yusuf AS. Akhirnya telah pun dapat menyelamatkan negara Mesir dan juga negara-negara sekitarnya itu daripada bencana kemarau dahsyat, tahun kelaparan yang dahsyat itu dapat ditangani. Yang pertama sekali adalah pelajarannya senantiasa yakin bahawa Allah ada. Itu nombor satu. Itu nombor satu. Sentiasa yakin bahawa Allah sentiasa ada. Allah sentiasa ada. Kena yakin yang tu. Walaupun kita tuan-tuan diuji dengan pelbagai bentuk musibah, sama ada wabak penyakit ke, krisis ekonomi ke, ataupun dibuang kerja, diberhentikan kerja, pendapatan makin merosot, benda ni semua takkan langsung memberi bekas pada jiwa-jiwa orang yang senantiasa yakin bahawa Allah ada. Allah sentiasa ada. Dalam tempoh kita susah ni,
wallahu alam, kalau kata bertemu dengan tahun kelaparan tu sekalipun, jangan pernah tinggal amalan bersedekah. Saya ulang sekali lagi, jangan pernah berhenti amalan bersedekah. Jangan jadikan alasan, oh saya susah, jadi macam mana saya nak tolong orang? Tengok Nabi Yusuf alaihissalam sedang dalam penjara. Kalau dah dalam penjara ni hidup senang ke? Dah, duduk dalam penjara hidup susah lah. Duduk dalam penjara, dikurung dalam penjara, susah hidup. Tapi walaupun Nabi Yusuf dipenjarakan dalam keadaan susah tu pun, tetap Nabi Yusuf memberi khidmat, memberi bakti selagi boleh. Itulah sifat Nabi Allah yang mulia. Tak menjadikan alasan, nanti dulu, bebaskan saya dulu, lepas tu saya tengok dulu, kalau boleh saya tolong, mana ejah saya ejah. Tak ada. Nabi Yusuf terus bantu. Ini manusia berhati mulia, patut kita belajar. Kita selalu baca kan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah takkan memungkiri janji. Apa janji-janji Allah Ta'ala yang Allah bagi tahu pada kita semua manusia menerusi firman-Nya, menerusi hadis-hadis Nabi-Nya? Antara lainnya adalah Allah menjanjikan bahawa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Kata Nabi SAW bahawa Allah akan tolong hamba-Nya. Tengok, dengar ayat ni hadis ya. Apa kata Nabi? Allah akan tolong hamba-Nya. Allah akan tolong hamba-hambanya. Saya ke tuan-tuan penonton semua, Allah akan tolong kita. Ingat tu, Allah akan tolong kita. Tapi dia ada syarat dia. Allah akan tolong kita selagi mana? Makanal abdu fi auni akhihi, selagi mana hamba Allah itu dia tolong saudaranya yang lain. Kalau dia tolong saudaranya yang lain, nanti insya-Allah bantuan Allah akan datang. Bantuan Allah tu datang. Macam mana ustaz? Tak tahu, wallahu alam. Walaupun dia pun bukan senang sangat, tapi dia suka nak tolong orang. Dia pun mungkin diberhentikan kerja, dia pun meniaga tak berapa nak laju sangat, tapi dia suka nak tolong orang, dia suka nak bantu orang lain. Orang macam ni lah yang tanda-tanda dia akan dapat bantuan daripada Allah. Yang keduanya ialah jangan pernah berhenti berusaha secara bersungguh-sungguh. Jangan pernah berhenti berusaha dengan bersungguh-sungguh. Dalam Al-Quran, surah Yusuf, ayat yang ke-47. Surah Yusuf ayat 47, yang mana ada satu kalimah. Kalau kita bacakan ayatnya, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Da'aba di sini membawa maksud bersungguh-sungguh yang luar biasa dan konsisten. Bersungguh-sungguh punya kerja, punya usaha secara luar biasa dan konsisten, berterusan. Apa maknanya? Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan supaya daripada mimpi raja tersebut ditafsirkan atau ditakbirkan bahawa kena mula tanam, kena mula rancakkan aktiviti penanaman, pertanian tu dah kena dirancakkan balik dan kena dilakukan secara da'aba. Da'aba ni bersungguh-sungguh, nak kena dilakukan secara luar biasa. Biasa ada orang dia berniaga, dia kerja 5 jam sehari. Tak boleh. Apabila nak berhadapan dengan tahun-tahun yang sukar, mengikut tafsiran mimpi yang disebut oleh Nabi Yusuf tu, mula-mula kerajaan Mesir dan juga seluruh kawasan sekitar tu nanti akan mengalami apa? Mula-mula 7 tahun yang subur. Sebab itu lembu gemuk tadi tu digambarkan 7 tahun yang subur. Digambarkan daripada 7 ekor lembu yang gemuk. Dan lepas daripada 7 tahun yang subur tu, akan datang satu tahun ataupun akan datang satu tempoh di mana 7 tahun kemarau. Hujan tak turun, tanah kering kontang. Jadi sebelum nak bertemu dengan 7 tahun kemarau dahsyat tu nanti, tahun kelaparan pun dia, maka perlu dipersiapkan pada 7 tahun yang subur ni, dah nak kena buat persiapan dah. Bentuk-bentuk persiapannya adalah merancakkan aktiviti pertanian. Jadi kawan-kawan di luar sana, kita tak tahu
tahun yang dikatakan tahun kelaparan, tahun terputus bekalan tu akan berlaku bila kita tak tahu. Tapi daripada sekarang kita diajar supaya buat persiapan. Kalau yang bekerja, kerja sungguh-sungguh. Kalau yang berniaga, berniaga bersungguh-sungguh. Jangan main-main lagi dah. Ini bukan tempoh kita nak main-main lagi tuan-tuan. Kena ada usaha, kena ada perancangan yang rapi. Sebab akan datang kita tak tahu berapa ramai baru-baru ni jadi bom jangka. Terkejut tuan-tuan. Ada orang dia dah keluarkan modal, dia nak buat itu, nak buat ini, nak buat bisnes itu, macam-macam. Sekali diuji dengan pandemik COVID-19 ni, habis terduduk semua orang. Bagi orang yang dah buat persiapan, ada orang yang dah ada simpanan, dia okey. Tapi orang yang tak ada simpanan, semua yang dia saving dia selama ni habis, dia keluar semua. Habis. Maka orang macam tu akan mudah untuk terjebak dengan risiko tekanan mental dan banyak perkara-perkara yang tak diingini. Dan kalau kita tengok bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memastikan supaya apa yang disebutkan tadi tu sama-sama dapat dijayakan oleh semua pihak. Perkataan da'aba tu juga boleh memberikan pada 3 pengertian lagi. Pertama, iaitu memberikan tempoh jangka masa, iaitu 7 tahun. Dibagi tahu 7 tahun. Okey, maknanya 7 tahun apa? Kita akan berhadapan dengan tempoh kemarau dahsyat selama 7 tahun. Maka dalam tempoh setengah subuh ni, kita kerja betul-betul, sungguh-sungguh kita kerja. Kalau boleh simpan, buat simpanan. Kalau buat persiapan apa yang patut, kerana kita akan berhadapan dengan 7 tahun. Bagi timeline 7 tahun. Okey, macam kita selalu pesan anak-anak lah, anak kita macam tension, anak kita macam stres belajar. Tak apa kak, tak apa bang. Nah, Along, sabar. Sikit lagi dah. Tahun depan dah SPM. Tahun depan nak exam. Sikit lagi dah nak habis dah. Mungkin dia tension belajar, dia nak kerja dah. Sabar. Kita bagi timeline supaya orang yang mendengar tu dia rasa lebih tenang untuk dia nak meneruskan perjuangan dia itu. Satu. Yang keduanya, iaitu dengan memberikan amaran supaya semua orang sama-sama ambil iktibar, bagi amaran. Amaran yang bagaimana? Kalau kita tengok pada ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Taala, kata Nabi Yusuf juga, summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tempoh subuh tu, lepas pada tu datang 7 tahun kemarau yang dahsyat, kemarau yang besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit daripada yang kamu simpan. Maknanya Nabi Yusuf nak sebut di sini, kalau kalian semua tak buat persiapan daripada sekarang, tak buat persiapan persediaan untuk menghadapi tahun-tahun yang sukar tu daripada sekarang, maka nanti kalian akan berhadapan dengan tahun kemarau yang sangat dahsyat nanti. Habis segala simpanan pun habis, saving semua habis, makanan bekalan yang kau simpan pun habis semua kalau tak buat persiapan itu dari sekarang. Itu amaran yang dah diberikan supaya semua beringat, supaya semua beringat. Dan yang ketiga, iaitu dengan menyebutkan tentang reward ataupun ganjaran, berita gembira selepas daripada tempoh itu nanti. Kalau masing-masing semua dapat buat simpanan, semua dapat buat persiapan, buat persediaan, maka hasilnya apa dia? Ayat yang ke-49, yang mana Allah Ta'ala merakamkan, summa ya'ti min ba'di zalika 'amu fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang pula sesudah tahun itu yang padanya ramai orang beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan macam-macam lagi kurniaan. Kalau apa? Kalau dia boleh bersabar dalam tempoh 7 tahun yang kemarau dahsyat tadi tu, dengan buat persiapan, dengan buat simpanan semua nanti, maka berita gembiranya nanti keadaan yang baik akan datang semula. Yang ketiganya adalah sabar dulu nak berbelanja, banyakkan menyimpan. Sabar dulu nak berbelanja,
banyakkan menyimpan. Itu poin yang ketiga. Sabar dulu untuk berbelanja, banyakkan menyimpan. Ada setengah orang dapat gaji terus belanja. Dia beli barang yang dia dah lama cita-citakan. Maka dia dapat saja tak ada simpan dah. Dia tak ada simpan dah. Cepat masuk, cepat keluar. Ada orang dapat gaji, dapat pendapatan, dapat income. Dia tak ada simpanan langsung. Maka dalam hal ini diajarkan menerusi surah Yusuf ini supaya kena ada simpanan. Kau kena ada satu tabung untuk nanti kalau ada waktu-waktu sukar, waktu tu duit tu nantilah yang nak dikeluarkan waktu susah nanti ni. Pada ayat yang ke-47 yang mana disebutkan illa qalilan mimma ta'kulun. Kemudian apa yang kamu ketamkan itu biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Maknanya kita dah dapat pendapatan, jangan makan semua, simpan sikit sebagai simpanan kita dan makan. Makan jangan tak makan langsung. Duit dia dapat tu maknanya yang simpanan kita simpan. Berapa persen lah ikut tuan-tuan punya perancangan. Tetapi untuk yang kita nak makan harian, buat belanja seisi keluarga, belanja. Tapi yang simpanan tu jangan lupa. Itu poin yang ketiga yang diajarkan dalam Al-Quran, ya. Itu yang tiga. Yang keempatnya ialah mengutamakan yang utama. Mengutamakan yang utama tu maksudnya apa? Kalau di musim susah tuan-tuan, kalau kita ada duit, kita ada wang sekalipun, ada harta sekalipun, apa benda yang patut kita dahulukan? Kalau dalam kisah Nabi Yusuf takbirkan mimpi tadi tu, antara lembu dengan beberapa biji tangkai gandum tadi tu, dia simbolik kepada apa? Kalau lembu tu ibarat kepada simbolik kepada kenderaan. Kalau gandum tadi tu simbolik kepada apa? Penanaman ataupun pertanian. Tuan-tuan, kalau musim-musim susah ni masih relevankah nak beli kereta? Nak beli kereta ni satu benda yang perlu ke waktu tengah susah sangat ni? Melainkan ada Grab naik apa kereta-kereta ni je kan? Ada setengah orang tengah musim susah, waktu tu lah sibuk lagi nak beli kereta, nak menunjuk-nunjuk, mempamer dia pun juga ada harta. Tak sesuai, tak berapa sesuai, kecuali kalau terlalu perlu tu cerita lain lah. Tapi kalau setakat boleh ditangguhkan dulu, tangguh dulu. Tengah musim susah ni jangan dihabiskan duit kepada perkara yang tak bermanfaat. Kalau dalam kisah Nabi Yusuf tadi tu, dia ada satu lagi simbolik kepada, kalau gandum tu pertanian. Tuan-tuan, kalau orang tua-tua dulu kan suka ada reserve tanah. Dia ada tanah, tanam, cucuk tanam cabai ke cili ke apa, dia tanam sayur ke apa kan. Orang sekarang tak ada dah, duduk bandar semua tak ada, semua beli kedai lah. tak ada dah. Nak beli serai ke, nak beli apa kucai pun semua beli kedai lah. Tak ada yang cucuk tanam dah, tak ada dah. Orang dulu ada, disimpan juga. Kalau mungkin tiba saat dan tahun-tahun yang menduga, tahun yang mencabar kan. Tapi tak apa, yang pentingnya di sini utamakan yang utama. Ketika tengah musim susah, jangan kita berbelanja sesuka hati, jangan habiskan begitu saja, tengok pada keperluan. Itu yang keempat. Dan yang kelimanya adalah fokus kepada apa yang kita mampu ataupun dalam kawalan kita. Jangan sesekali kita menyalahkan orang lain. Datang suasana musim susah, ini dia orang tu punya pasal lah tu jadi macam ni, dia tu punya pasal tak. Sebenarnya kita blame, kita menyalahkan mana-mana pihak sekalipun, tak akan ada kesudahan dia, tak akan ada dia punya penghujungnya. Sebab mau tak mau benda tu akan kita hadapi dan akan juga kita lalui keadaan tersebut. Ada juga, saya dulu pernah ingat dulu masa belajar hadis, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masa tengah belajar tu macam agak terkejut juga. Tak pernah dengar pula kita tak pernah dengar pula hadis berkaitan satu perkara yang jarang-jarang dikongsikan. Yang mana saya bacakan sebahagian hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal." Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang Muslim adalah
kambing. Saya ulang sekali lagi, harta yang paling baik yang dimiliki oleh seorang Muslim adalah kambing. Ghanamun, kambing. Harta yang paling bagus, kata Nabi, adalah ghanamun, kambing. Pasal apa kambing pula? Yang dibawa ke puncak gunung. Kenapa kambing? Rupanya kambing ni, pada kambing ada minuman, pada kambing ada makanan. Dan kambing tu pula senang nak dibawa ke hulu ke hilir, senang. Ada orang kata kambing kecil Ustaz, kambing kecil berapa lama sangat boleh tahan. Tak apalah, kalau awak nak bawa lembu, bawa. Takut lembu tu yang bawa awak nanti. Payah, berat, besar. Kambing, ada kambing ada tu. Jadi dia ada iktibar juga di situ dalam usaha berhadapan dengan keadaan yang sukar. Jadi bolehlah kawan-kawan semua kot-kot ada perancangan nak beli kambing 2-3 ekor buat bakar, nak betul-betul nak bela, nak ternak ni dengan ilmu yang betul. InsyaAllah apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini, ianya pasti ada kebaikan dan pasti ada hikmah di sebaliknya. Kalau takkanlah Nabi sebut semua benda ini.